ada ke undang-undang yang mewajibkan suplemen di Malaysia mesti didaftarkan dengan NPRA. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okay. Bila kita sebut health supplement, yang itu memang dikawal oleh agensi kerajaan di bawah KKM. Jadi secara teknikal dan legal ni memang patutnya kena mendaftar lah. Jadi suplemen yang merujuk, dan suplemen tu dia ada indication, maksudnya dia ada tulis kat belakang packaging untuk tujuan kesihatan dan sebagainya, mesti berdaftar. Jadi kalau contoh ada jumpa mana-mana produk ke, tuan-tuan ada tengok dekat Facebook contoh ada produk okey untuk 1001 penyakit tapi tak berdaftar dengan KKM, kita nak tahu salah, memang salah. Jadi kalau kita buat report boleh kena tindakan lah kepada pengusaha produk tersebut. Okey, jadi yang tu soalan. Ya, baik. Okey. Lepas tu berkenaan dengan saya jawab terus soalan Cik Syamsul Amri tadi ya. Ya, sila. Okey. Dia ada beberapa kaedah lah. Di farmasi community ada beberapa kaedah dan prinsip yang kita terapkan dalam mengetengahkan halal pharmaceutical di dalam praktis farmasi community. Saya pecahkan pada beberapa kategori. Yang pertama kategori produk, yang kedua kategori perkhidmatan ataupun servis, yang ketiga kategori operation di farmasi community itu sendiri. Yang mana yang paling penting bila kita berbicara berkenaan dengan halal pharmaceutical ni lah di produk dia lah. Produk itu sendiri kita seboleh mungkin kita utamakan produk yang ada di dalam farmasi yang ada logo halal JAKIM. Andai kata kita di farmasi ni memang semua produk nak ambil yang sedia halal JAKIM je, memang daripada satu lot kedai tu saya ingat mungkin 1/10 je ada produk, yang lain semua tak ada, kosong. Jadi sebab keterbatasan buat masa kini lah. Jadi dan juga halal pun dia secara sukarela betul, secara sukarela betul. Okey, yang kedua, andai kata tak ada sedia halal JAKIM, kita akan mengutamakan produk-produk yang ada sijil halal yang diberikan oleh halal certification bodies yang diiktiraf oleh JAKIM. Contohnya macam sekarang di Indonesia MUI lagi ya Ustaz? Ya, masih gunakan logo tu. Logo tu lah. Logo tu lagi. Yang tu contoh lah. Jadi ada, actually kalau tuan-tuan perempuan tengok di website Malaysian Halal Portal tu, Halal Malaysian Portal, setahun saya ingat ada 2 ke 3 kali dia update senarai dalam PDF semua badan-badan persediaan halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Yang mana JAKIM dah tengok macam mana prosedur dia daripada banyak berpuluh-puluh, mungkin ratusan negara di seluruh Malaysia, di seluruh negara JAKIM iktiraf. Yang tu kita ni lah, yang tu kita utamakan di dalam SKU. Adakah itu sebagai satu kaedah cara farmasi arif ini nak memastikan produk-produk yang dijual kepada pengguna ni, adakah itu sebagai satu cara nak diajar kepada staf Cik Arif ni pastikan ada logo halal ini? Actually yang ni kita berbincang dari sudut permulaan badan produk. Biasanya produk ni kemasukan, purchasing tadi. Belum ke dia poin yang pertama nak masuk ke dalam rangkaian farmasi tu, purchasing, lepas tu pergi ke the warehouse, last sekali baru kita dispense, kita berikan kepada pengguna. Jadi yang ni critical point yang paling penting di bahagian purchasing tadi lah. Jadi kita utamakan produk-produk yang ada sijil halal daripada badan yang diiktiraf oleh JAKIM. Tapi anda kata tak ada, logo halal pun tak ada, logo halal JAKIM pun tak ada, apa badan pun tak ada halal ya. Jadi contohnya macam ubat terkawal lah. Tapi ubat terkawal ni sehingga sekarang saya dapati tak mudah lah, sebab memang minoriti, sikit je produk-produk ubat-ubatan terkawal ni, ubat-ubatan terkawal yang ada sedia halal. Tapi kita utamakan produk macam ni. Anda kata sijil halal pun tak ada, logo pun tak ada, kita akan tengok ingredient. Okey, contoh mudah. Contoh mudah bila ada supplier datang ke farmasi promote produk A. Bos, bagus punya produk, simpan bla 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 bla. Jadi biasanya kalau saya akan sangat particular kalau dia menggunakan kapsul. Jadi kalau dia guna kapsul, ni kapsul bovine. Sos dia daripada sumber lembu. Jadi saya tanya, ada sijil halal tak untuk kapsul ni? JAKIM ke atau badan mana, jadi kita check kan.
Yang itu bahagian yang pertama. Itu prinsip halal yang kedua. Yang tu menjawab. Saya teruskan Ustaz Amri. Okey, sila. Okey, kategori yang kedua, servis. Okey. Dari sudut perkhidmatan, bagaimana kita cuba untuk train. Of course lah, actually yang saya cerita ni yang kita punya apa yang kita amalkan dan kita sentiasa train punya staff supaya amalkan lah. Still banyak ruang untuk diperbaiki lagi. Alright. Okey, dari sudut perkhidmatan, kita cuba, sebab kalau bila saya baca KKM, saya tak pasti tahun bila, KKM ada keluarkan garis panduan penggunaan ubat-ubatan yang mengandungi unsur tidak halal. Saya ucapkan tahniah kepada KKM. Saya rasa dah beberapa tahun dah dikeluarkan guideline ni. Sangat bagus. Jadi asas kita sebagai ahli farmasi, healthcare practitioner, wajib untuk memang kita patut beritahu, anda kata kita terpaksa, dalam keadaan terpaksa untuk berikan produk yang tak halal kepada pengguna tadi, kita perlu bagi tahu lah. Jadi produk ni ada unsur sekian, kenapa kita bagi alternatif lain ke? Tapi di dalam konteks farmasi, jaranglah. Mungkin sahabat-sahabat saya yang berkecimpung dalam hospital farmasi lebih mahir berkenaan dengan ni. Cuma di community farmasi jarang orang datang untuk ambil ubat emergency ni. Ya, betul. Yang terakhir saya nak tekankan juga, sebab bila kita berbicara pasal halal ni, dia bukan sekadar pada produk saja. Dia kita punya praktis tu sendiri, operation harian. Kita terapkan nilai integriti dan kompetensi ke dalam semua rakan-rakan sekerja kita di farmasi. Okey, contoh, saya bagi satu contoh. Ubat batuk lah mudah, ubat batuk elok halal kan? Ubat batuk. Halal tak ada masalah. Memang tak ada ingredient. Biasanya ubat batuk yang saya maksudkan ialah kategori ubat terkawal. Ubat terkawal tak ada logo halal lah. Ingredient dia let's say tak ada barang meragukan. Jadi halal secara teknikal ni. Tapi kawan tu minta nak beli, cik, saya nak beli satu karton boleh kan? Jadi kita faham kan, beli satu karton lah. Jadi benda tu tak ada integriti lah. Yang tu kategorikan juga, penting. Yang ni termasuk dalam konteks halal jugalah. Tapi untung, Cik Arif, untung tu orang nak beli banyak. Macam mana? Tapi betul lah, kalau memang kira untung, memang untung lah. Tapi sebab tu kita di industri farmasi ni, kita ialah kita first healthcare professional. Healthcare professional, second business. Jadi keutamaan kita ialah untuk berikan yang terbaik untuk kita punya pengguna. Bila kita berikan yang terbaik, insya-Allah ada barakah tu, lepas tu bertambah-tambah lagi. Untung akan datang. Maknanya kena yakin bahawa itu adalah sebagai satu integriti yang akan memberikan keuntungan nantilah. InsyaAllah, betul. Yakin, mesti yakin.